Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Jadi pada minggu ini, Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi aktiviti koko kita secara atas talian. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pukulan lock. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengulang semula pelajaran yang kita telah belajar 2 minggu yang lepas. Iaitu yang pertama minggu pertama kita telah belajar mengenai sejarah badminton, dan pada minggu lepas kita telah belajar mengenai pukulan servis. Masihkah kamu ingat lagi mengenai pukulan servis? Jadi kita akan ulang sedikit mengenai pukulan servis yang telah diajarkan, di mana pukulan servis terdapat dua, iaitu pukulan servis rendah dan pukulan servis tinggi. Jadi pada minggu ini kita akan masuk ke dalam tajuk yang baru, iaitu pukulan lob. Pukulan lob adalah salah satu kemahiran yang perlu ada pada pemain badminton. Jadi mari kita pergi kepada cara untuk membuat pukulan lob. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan pergi untuk mempelajari cara ataupun berkenalan dengan apakah itu pukulan lob. Okey. Secara asasnya adalah pukulan lob ini adalah dilakukan di belakang gelanggang. Dari belakang gelanggang, dengan memukul bulu tangkis yang tinggi. Maksudnya kita pukul daripada belakang gelanggang, shuttle itu tinggi ke belakang gelanggang pihak lawan. Itu adalah asas kepada pukulan lob, ya. Secara ada dua, secara pukulan hadapan begini, ataupun kita memukul secara kilas ataupun backhand secara begini. Baik. Terdapat dua pukulan lob, iaitu pukulan lob ofensif ataupun pukulan lob untuk menyerang, dan juga terdapat satu lagi, iaitu pukulan lob untuk defensif, iaitu untuk bertahan. Apakah tujuan pukulan lob ini? Yang pertama, ada dua tujuannya. Yang pertama, pukulan lob digunakan apabila kita hendak bertahan, apabila pihak lawan memukul shuttle ataupun bulu tangkis ke belakang gelanggang kita, dan kita mahu bersedia semula di tengah gelanggang. Jadi kita menggunakan pukulan lob yang tinggi ke belakang supaya kita dapat bersedia semula di tengah gelanggang. Ya. Yang kedua, pukulan lob ini juga digunakan untuk bertahan, iaitu untuk membalas servis tinggi pihak lawan ke belakang gelanggang. Jadi pukulan lob ini antara lainnya adalah untuk membalas semula servis tinggi yang dilakukan oleh. Baiklah, sekarang ini saya akan tunjukkan cara untuk memegang raket ketika kita hendak membuat pukulan lob. Seperti saya telah ajar pada minggu lepas, kita telah mempelajari cara-cara bagaimana kita hendak memegang raket. Terdapat 3 cara kita untuk memegang raket. Yang pertama di hujung pangkal ataupun pemegang ini, kemudian di tengah, dan juga di hadapan. Ya, untuk kemahiran servis yang sebelum ini, seperti kita telah pelajari, kita memegang di hujung atas pemegang ini supaya kita dapat memaksimumkan kekuatan menggunakan jari. Manakala pukulan lob, kita memerlukan kekuatan yang lebih untuk menghantar bulu tangkis daripada belakang gelanggang sehingga ke belakang gelanggang lawan. Jadi bagaimanakah cara memegang yang betul untuk memukul pukulan lob? Okey, baik. Terdapat 2 cara pegang, iaitu untuk pukulan depan dan juga pukulan kilas. Untuk pukulan depan, kita perlu memegang di bahagian sama ada pangkal pemegang ataupun di tengah pemegang. Ya. Dan juga untuk pukulan kilas, untuk kita backhand, kita boleh memegang di tengah juga, tetapi cara memegangnya, memegang ibu jari ini dinaikkan begini supaya kita mendapat memaksimumkan daya pukulan. Baiklah. Seterusnya kita akan pergi
kepada aktiviti bagi memantapkan lagi kemahiran kamu dalam melakukan pukulan lob. Jadi pada hari ini, insya-Allah objektif kita adalah yang pertama, kamu dapat mempelajari memukul pukulan lob dengan betul. Yang kedua, kamu akan dapat mengetahui fasa-fasa dalam melakukan pukulan lob, dan akhir sekali kamu dapat melakukan pukulan lob dengan keyakinan diri yang tinggi. Ayuh kita pergi kepada aktiviti. Baiklah, sekarang ini saya akan membacakan ataupun menyatakan kemahiran memukul pukulan lob. Yang pertama, pukulan lob dilakukan dengan aksi membaling dengan bulu tangkis dipukul tinggi ke belakang. Yang kedua, tangan dibengkokkan ke belakang. Yang ketiga, tangan ditolak ke hadapan dan ke atas. Dan yang terakhir, titik sentuhan pada ketinggian maksimum mengikut lajak pukulan. Okey, langkah yang pertama,